Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Halim dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 15 ingin membentangkan hasil kerja kami yang bertajuk Sejarah Perkembangan Kritikan Sastra di Barat. Terlebih dahulu, saya selaku Ketua Kumpulan 15 ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah Nur Hashimah binti Alimuddin. Yang kedua ialah Muhammad Aidil Izham bin Nordin, iaitu saya sendiri, dan yang terakhir adalah Nur Aina binti Rajab. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif yang telah kami bincangkan, iaitu yang pertama ialah menghuraikan sejarah perkembangan kritikan sastra di Barat, yang kedua menganalisis pendekatan kritikan sastra di Barat, dan yang ketiga adalah menjelaskan fungsi dan peranan kritikan sastra di Barat. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengenalan sejarah perkembangan kritikan di Barat. Kritikan sastra merupakan rangkuman daripada aktiviti untuk melakukan penilaian, penafsiran, penganalisian dan hukuman terhadap sesuatu teks sastra atau kesusastraan. Bidang kritikan amat berkait dengan bidang teori sastra serta dengan bidang sejarah sastra. Praktis kritikan ini terus tersebar ke dalam bidang kesusastraan di berbagai dunia, terutama di Barat, hinggalah ke rantau Nusantara termasuklah Malaysia. Diikutkan, tiada mana-mana individu yang mendakwa sebagai pelopor kritikan sastra. Perkembangan dan pertumbuhan kritikan zaman awal terbantu apabila Eropah menumpuhi zaman kegelapan. Namun begitu, apabila munculnya era Renaissance iaitu zaman pembaharuan, tradisi kritikan seperti yang berkembang di Yunani dulu dibangkitkan dan dihidupkan semula tetapi dengan profil baru dan membawa maksud yang baru juga. Di samping itu, saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang metodologi kajian yang telah kami gunakan dalam kajian ini. Kami telah menggunakan dua kaedah, iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah melayari laman sesawang. Bagi kaedah yang pertama iaitu kepustakaan, kami telah ke perpustakaan untuk mencari sumber bahan bacaan seperti buku, jurnal atau bahan bacaan untuk mendapatkan maklumat yang lebih lagi terhadap sejarah perkembangan kritikan sastra di Barat. Yang kedua iaitu kami telah melayari laman sesawang. Kami telah memperoleh maklumat tambahan serta memperolehi kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan sejarah perkembangan kritikan sastra di Barat. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada pembentang berikutnya. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai kajian literatur. Kajian literatur merupakan penyatuan satu badan maklumat yang diperoleh dari sumber sekunder seperti buku, surat khabar, majalah dan sumber lain yang bersesuaian. Kajian literatur ini juga boleh didefinisikan sebagai kajian-kajian terdahulu yang digunapakai pada hari ini untuk dijadikan sebagai satu bahan rujukan dan pandangan bagi membantu kajian-kajian yang ingin dilakukan pada masa kini. Kajian ini perlu dilakukan untuk mengelakkan berlakunya penyalahgunaan bahan dan sumber maklumat. Merujuk kajian Muhammad Adi Amzar bin Muhammad Nawawi, Zulkarnain bin Muhammad dan Pabiah binti Haji Maming alias Tok Lubo ada menjelaskan mengenai kritikan sastra dengan bersumberkan ideologi sekular Barat. Kajian ini membincangkan tentang kelebihan kritikan sastra yang bersumberkan ideologi sekular Barat berbanding kaedah dan prinsip kritikan Islam. Hasil kajian ini telah mendapati bahawa Islam tidak ketinggalan dalam reka bentuk idea dan kritikan yang menarik dan unik namun masih tidak berkembang mengikut beberapa isu dan permasalahan yang menjadi penghalang dalam pemerkasaan idea kritikan tersebut. Perkembangan mengenai kritikan sastra di Barat ini boleh diringkaskan telah berkembang pesat sehingga menghasilkan pelbagai teori dan aliran yang menjadi asas kritikan dan mempengaruhi kegiatan dan corak kritikan pelbagai negara. Menurut Shokri Hasan, sekitar tahun 500 sebelum Masihi, teori kritikan sastra telah pun bermula di Barat iaitu sejak zaman keagungan tamadun Greek dan Yunani. Berikutnya adalah perbincangan. Perbincangan pertama adalah menghuraikan sejarah perkembangan kritikan sastra di Barat. Kritikan sastra telah berkembang sebagai satu disiplin dalam pengkajian kesusastraan sejak zaman Plato iaitu dianggarkan 2400 tahun yang lalu. Bidang kritikan terus berkembang sebagai satu disiplin ilmu dalam bidang kesusastraan merentasi zaman kegelapan dan zaman Renaissance, kemudian memasuki zaman moden hinggalah menjangkau era pasca moden.
Bidang sastra telah berkembang luas serta mendalam dan muncul lebih ramai pengkritik sastra seiring juga dengan kewujudan pelbagai pemikiran dalam menanggapi karya-karya sastra terutamanya puisi dan drama. Bidang kritikan sastra di barat terus berkembang dengan lebih meluas seiring peredaran zaman, seterusnya kemunculan pelbagai teori-teori sastra, pendekatan-pendekatan berasaskan teori kesusastraan barat termasuklah juga peranan serta fungsi kritikan sastra di barat. Perbincangan kedua adalah menganalisis pendekatan-pendekatan kritikan sastra di barat. Pendekatan dapat didefinisikan sebagai satu cara atau persediaan dalam mendekati dan menganalisis sesuatu karya sastra. Pendekatan juga bermaksud pelaksanaan atau aplikasi prinsip-prinsip serta dasar-dasar sesebuah teori dalam kritikan. Dasar pengkritikan sesebuah teks memerlukan pengkritik tersebut untuk memahami atau menguasai prinsip-prinsip sesebuah teori. Terdapat beberapa contoh pendekatan yang selalu digunakan dan terkenal dalam kegiatan kritikan sastra. Pendekatan pertama ialah pendekatan semiotik. Pendekatan semiotik merupakan salah satu kritikan yang penting serta terkenal dalam bidang bahasa dan kesusastraan. Pendekatan ini menitik beratkan soal kebahasaan dengan penumpuan kepada mencari dan memahami makna menerusi sistem lambang dan perlambangan teks. Asas kepada kritikan ini ialah kepercayaan bahwa makna bahasa ditandai dengan sistem lambang dan perlambangan. Makna dalam teks dapat difahami dengan mentafsir lambang dan perlambangan yang hadir dalam teks dihubungkan dengan penerimaan umum dalam sesebuah masyarakat. Pendekatan kedua adalah pendekatan kritikan baharu. Pendekatan kritikan baharu adalah berdasarkan prinsip-prinsip teori kritikan baharu yang muncul dalam tahun 1940 dan menjadi sebagai pendekatan kritikan sastra yang penting. Di Amerika Syarikat, kritikan baharu ini lebih dikenali sebagai formalistik dan ontologi. Berbeza dengan pendekatan formalisme dan pendekatan strukturalisme, pendekatan kritikan baharu adalah bersifat empiris dan humanis. Kritikan baharu sudah hampir memberikan sumbangan utama kepada bahasa Inggris dalam bidang kesusastraan dan mengenakan pengaruh yang dominan terhadap pengajaran kesusastraan di Amerika Syarikat. Menurut Eliot, kritikan dibuat secara langsung kepada karya bukan kepada pengkarya. Pendekatan ketiga ialah pendekatan formalisme. Pendekatan formalisme merupakan idea bentuk dan struktur yang diyakini berdasarkan teori formalisme. Pendekatan formalisme juga disebut sebagai pendekatan struktural yang berteraskan formal serta struktur dalam teks. Pengkritik perlu menganalisis isi teks sepenuhnya dengan teliti dan melakukan pembacaan secara terperinci, yaitu semua aspek bahasa perlu diamati dan diberi penilaian menyeluruh. Pendekatan ini juga memberi perhatian yang sangat tinggi terhadap aspek teknik dan penganehan. Antara aspek bahasa yang perlu diberi perhatian dalam pendekatan formalisme adalah aspek bahasa yang umum dan meliputi semua aspek linguistik, aspek bahasa yang khusus dan aspek penggunaan bahasa antaranya diksi, rima, ritma, asonansi serta aliterasi. Pendekatan keempat ialah pendekatan strukturalisme. Pendekatan strukturalisme berasaskan kepada prinsip-prinsip teori strukturalisme. Strukturalisme mementingkan aspek struktur dan hubung kait sistem struktur yang ada dalam teks yang membolehkan teks sastra dianalisis. 6 prinsip teori strukturalisme yang perlu digunakan dalam pendekatan strukturalisme ialah keseluruhan, wholeness, berkaitan, relationship, regulasi diri, self-regulation, transformasi, transformation, analisis sinkronik, synchronized analysis, dan desentralisasi perkara, decentralization. Semua perkara berikut menjadi asas untuk memahami makna dan analisis teks. Berikutnya, analisis yang dilakukan harus dibuat secara berkaitan antara struktur utama dengan struktur yang lain dan tidak boleh dipisahkan. Perkaitan boleh dibuat seperti memperkaitkan tema dengan persoalan-persoalan, memperkaitkan tema dengan penggunaan bahasa, serta memperkaitkan tema dengan latar. Perbincangan terakhir adalah menjelaskan fungsi dan peranan kritikan sastra di Barat. Kritikan sastra juga pasti mempunyai fungsi dan peranan tertentu untuk digunakan bagi para pengkritik. Kritikan kesusastraan merupakan aspek yang terpenting dalam bidang kesusastraan yang harus difahami. Dengan adanya kritikan sastra, pembaca akan lebih mudah menghafal dan memahami isi dalam sebuah karya sastra. Antara fungsi dan peranan kritikan adalah: yang pertama, berfungsi sebagai pengukur yang memberi pertimbangan yang baik, buruk, positif, negatif maupun dari objektif dan subjektif, atau tinggi dan rendahnya mutu yang membawa kepada penerimaan atau penolakan sesebuah karya sastra tersebut. Kedua, sebagai pendorong yang akan meningkatkan motivasi dan kreativiti pengkarya ke arah menghasilkan teks-teks yang lebih bermutu. Ketiga, untuk memberi panduan kepada pengarang dan juga pembaca dalam proses pengkaryaan, di samping membentuk pemikiran yang cerdas dan kritis dalam kalangan pengkritik dan pembaca. Keempat, untuk menilai sebuah karya. Dan terakhir, kritikan sastra ini dapat berfungsi sebagai penilai yang membuat sesuatu keputusan dan pertimbangan bagi nilai karya tersebut dari pelbagai dimensi. Hasil daripada kajian ini
Apa yang dapat kami rumuskan adalah pengkaji dapat menghuraikan sejarah perkembangan kritikan sastra di Barat. Mengkaji dapat menghuraikan peralihan dari zaman ke zaman mengenai kritikan sastra di Barat. Melalui kajian ini juga, bidang kritikan terus berkembang dalam bidang kesusastraan merentasi beberapa zaman dari zaman kegelapan hinggalah ke zaman era pasca moden. Seterusnya, melalui kajian ini juga, pengkaji dapat menganalisis pendekatan-pendekatan kritikan sastra di Barat. Terdapat banyak pendekatan-pendekatan kritikan berasaskan teori sastra di Barat yang telah diperkenalkan semasa proses perkembangan kritikan sastra di Barat. Antaranya pendekatan model, pendekatan sejarah, pendekatan formalisme dan juga pendekatan strukturalisme. Akhir sekali, melalui kajian ini, pengkaji dapat menjelaskan fungsi dan peranan kritikan sastra di Barat. Terdapat banyak fungsi kritikan sastra di Barat, antaranya sebagai pelengkap sastra yang membentuk persepaduan disiplin, sebagai pengukur yang memberi pertimbangan-pertimbangan baik, buruk, positif, negatif dan lain-lain. Oleh itu, dalam usaha mengenali, memahami dan mengetahui berkaitan kritikan sastra, khalayak perlulah mendalami proses perkembangan kritikan sastra bukan hanya di Malaysia namun di Barat juga. Burung terbang di pagi hari, hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih saudara-saudari, memberi tumpuan sepenuh hati.